European Parliament to investigate WHO and pandemic scandal. Bukan pandemik sekarang ni. Satu dekad dulu. The Council of Europe member states would launch an inquiry in January 2010, right? 11 tahun lepas, on the influence of the pharmaceutical companies on the global swine flu campaign, focusing especially on extent of the pharma industry's influence on WHO. The Health Committee of the EU Parliament has unanimously passed a resolution calling for the inquiry. Maknanya 10 tahun dulu, satu dekad dulu ketika global swine flu dulu, sudah ada konspirasi di antara WHO dengan syarikat pharma, sehingga kan Parlimen Europe, EU, European Union telah membuat satu ketetapan untuk mengadakan satu siasatan. Okey. Itulah sebab kita pun tak ada panjang masa nak banyak cerita panjang-panjang lagi. That means WHO ni tak boleh percaya sebab dia mengikut telunjuk Big Pharma. Okey, sekadar itulah, kita pun nak tidur dah. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita akan ada sesi lagi Dr. Amir. Kita akan bincang lagi tentang WHO ni. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kajian-kajian yang kami buat, bukan WHO aja yang ada masalah. Di mana swine flu tu, dan akibatnya banyak vaksin yang digambarkan tu telah dibakar saja. Ada negara-negaranya, dan kita juga melihat bagaimana Pfizer pun sendiri ada banyak kes. Kita pun kata Pfizer pun banyak kes dan sebagainya. Jadi ini adalah mungkin sesi lain kita akan pergi pada hal ini. Penjenayah yang dulu tak pernah dihukum, sekarang mereka menjadi referen yang kita rasa sedih sangat. Bukan referen doktor-doktor saja, tapi referen alim ulama kita. Jadi referen kepada alim ulama kita dalam fatwa-fatwanya juga tengok kepada WHO yang di belakangnya ada syarikat-syarikat vaksin. Ini juga persoalan yang kita nak tanya kepada pihak kepimpinan negara. Kenapa kita masih lagi mengulangi apa yang berlaku pada sebelum ini? Tidak adakah kita pakar-pakar yang kita boleh kaji sendiri, tengok sendiri tentang penyelesaian kepada COVID-19 ini yang independen daripada pengaruh-pengaruh pharmaceutical companies yang dikata sebagai orang-orang yang ada kartel yang besar. Baik, saya nak minta mungkin Abang Zaki kita komen sikit lah. Di sini dalam ni dia tulis, saya bacakan dalam masa ringkas insya-Allah. Terima kasih kerana memberi pilihan kepada rakyat. Rakyat faham dan ingat, suntikan vaksin COVID-19 adalah sukarela, termasuk frontliner, tidak ada paksaan. Inilah kata-kata YB Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi sekarang Menteri Vaksin. Tadi kita lihat, dia kata termasuklah juga YB Taqiyuddin menggambarkan bahawa tidak ada paksaan kepada vaksin. Tapi kenapa guru-guru kita, anak-anak kita dipaksa? Jadi mungkin kita boleh dapat sikit input daripada orang Singapura. Silakan. Okay. Terima kasih atas soalan tersebut. Saya nak bagi tahu bahawa di Singapura, walaupun sebelum ini belum ada satu program vaccination besar-besaran walaupun dikempen kepada rakyat, tapi sejak daripada bulan April, sejak daripada bulan 5 yang lepas, persekolahan di Singapura berjalan dengan lancar. Even sebelum saya balik ke Malaysia sekarang ni pun, sebenarnya sekolah di sana telah bergerak secara sepenuhnya. Hanya kita perlu maintain dengan menggunakan SOP, guna mask, social distancing, tapi everything is mostly normal di Singapura. Kalau saya tengok kepada suntikan vaksin dikatakan tidak wajib, tapi agak berbeza di tempat kita bekerja, terutamanya bagi pekerja-pekerja kerajaan. Saya telah sebut perkara ni dalam bulan Mac yang lepas bahawa kaki tangan kerajaan akan menjadi sasaran yang mudah untuk menjayakan program. Jadi mereka adalah kumpulan sasaran untuk mereka dapat vaccination rate yang tinggi. Jadi mereka akan menggunakan segala kemudahan yang ada, terutama di peringkat kerajaan, untuk memberi arahan mendaftar. Mereka dipaksa mendaftar, ditekan-tekan untuk daftar, disuruh hadir ke pusat PPB dan masing-masing akan sangka bahawa mereka sebenarnya diwajibkan. Sebenarnya tidak. So ini adalah orang kata mental trick ataupun game untuk memperdayakan atau memanipulasikan
emosi kita dan membuatkan kita rasa seolah-olah kita wajib sedangkan tidak. Dan mereka menggunakan sistem kaunseling seolah-olah menekan bahawa pekerjaan kita, karier kita, kontrak kita dengan majikan akan terganggu kalau kita menolak vaksinasi. Dan bila kita tolak, kita perlu memberi banyak jawapan, tulis surat sebab, tunjuk sebab kenapa kita tolak. Sedangkan perkaranya mudah. Saya tak mahu, cukup, say no. Macam saya menolak menolak vaksin untuk anak sulung saya selepas 6 bulan saya beri. Okey, sentiasa ada sesi menangis setiap bulan, sentiasa ada sesi jatuh sakit setiap bulan hingga kita membuat keputusan untuk hentikan. Dan daripada situ saya tak ada masalah untuk hentikan vaksinasi kepada anak saya hingga sekarang untuk anak nombor 2, 3, 4 dan 5. Just say no. Sebab apa-apa yang masuk dalam tubuh kita actually is our decision. Kamu tidak boleh prejudice, kamu tidak boleh discriminate untuk orang yang ingin pastikan tubuh dia bebas daripada mana-mana bahan yang boleh memberi risiko pada mereka. Dan even tak boleh beri perlindungan sepenuhnya pun. Contoh dua dos vaccination jab tidak boleh menghalang kita daripada virus masuk dalam hidung, tak boleh menghalang kita daripada masuk vaksin COVID, menghalang daripada jangkitan COVID-19. It's a disease. Virus infection dengan penyakit dua benda yang berbeza. Dan saya dah sebut masa 4 April, sebelum tu KKM belum declare lagi bahawa 2 dos tak boleh halang penyakit tu. Tapi bila saya sebut mereka nak gunakan akta komunikasi, terlebih dahulu mereka nak guna darurat. Tapi in the end mereka guna akta komunikasi dan mereka tuduh dia ubah kepada komunikasi jelek dan menyakitkan hati. Sebab mereka dah tak boleh nak tuduh dengan fakta yang saya bagi. Dan lebih awal daripada KKM. Jadi tuan-puan yang mana mengalami prejudis sekarang, kita telah menggerakkan satu tindakan undang-undang yang mana kita akan buka di setiap negeri dan kita perlu tuan-puan yang dipaksa ni. Mana yang dihalang ke tempat kerja. Sedangkan vaccination people masih boleh carry virus dan orang yang tak vaksin pun sama-sama boleh menjadi pembawa dalam masyarakat. Jadi kenapa ada perbezaan layanan kepada antara dua pihak? Dan saya berani menjamin bahawa orang yang menolak vaccination mereka masih sihat. Dan orang yang mengambil vaksin mereka menanggung risiko walaupun perkara ini dikempen oleh kerajaan. Kerana itu kami sendiri amat menekan kepada unsur pampasan kepada orang yang ambil risiko untuk terima suntikan tersebut. Dan hari ini saya masih lihat satu permainan yang mana kita seolah-olah gagal mengaitkan tindak balas vaksin kepada apa yang berlaku kepada penerima. Contohnya apabila kita terima vaksin, apa yang berlaku adalah penurunan kadar oksigen dalam sel darah merah, penurunan kualiti HB. And then satu immune stress yang berlaku kepada tubuh kita sendiri yang mana mewujudkan situasi blood clotting. Tapi situasi blood clotting ini tidak dijustifikasi secara jelas dan sekatan darah yang berlaku dalam badan kita boleh menyebabkan pelbagai tindak balas lain yang berlaku. Contohnya bagi pesakit diabetes, majoriti akan mengalami sakit bawah pinggang ke bawah hingga ke tapak kaki sekalipun. Okay, jadi mereka akan mengalami satu gangguan yang mana mereka hampir tak boleh jalan dan banyak kes ni kita jumpa. Orang yang mempunyai sejarah darah tinggi, mereka mengalami satu situasi yang mana sakit kepala yang sangat teruk dan bahagian atas badan yang terganggu dengan ekstrim. Dan saya memang tak hairan jika ada mana-mana organ kita mengalami inflamasi disebabkan tindak balas yang selanjutnya yang dibuat oleh vaksinasi ini. So ini yang saya amat tekankan bahawa kerajaan perlu lebih bertanggungjawab. Jangan rasa nak menjimatkan duit pampasan tapi kita nak KPI kita tercapai. Angkat Arnab keluar daripada topi sebab kita buat magic. Tiba-tiba daripada vaksin tak cukup, tiba kita boleh buat vaccination sampai 500,000 setiap bulan dan kita nak berbangga dengan angka tu. So saya rasa kita meletakkan rakyat pada risiko yang amat tinggi sekarang ini. Dan mana-mana diskriminasi dan juga tindakan-tindakan yang tidak adil sebegini dibuat, kita susah nak report pada YB kita sebab YB kita pun dah tak nampak sekarang ni kat mana. Sibuk dengan rebut kuasa. YB kita. Sedangkan kita mengharapkan para pemimpin untuk membela rakyat tapi pemimpin sendiri pun tak boleh nak tegur DG. Baik insya-Allah kita akan ada satu sesi khas tentang parlimen pula kemudian. Baik, kita alhamdulillah kita mendengar bagaimana pertanyaan rakyat kepada Yang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Pengendali Pertuan Agong
Majlis Raja-Raja, tuanku, kami nak tanya rakyat yang sakit, rakyat yang ada kesan dengan sebab vaksin, rakyat yang meninggal dunia, bagaimana cara kami nak menuntut, nak buat tuntutan-tuntutan tersebut. Jadi kami nak tanya, tuanku, KKM tak jawab sampai sekarang. MOH tak jawab sampai sekarang. Maka kami pulangkan kepada kebijaksanaan tuanku untuk melihat dan kita menyerulah. InsyaAllah kami menyokong ke bawah dulu baginda dan tuanku dan semua majlis raja-raja kami sokong. Dan kami haraplah tuanku dapat membantu dan prihatin kepada masalah rakyat sekarang. Please go to the